Shalom saudara-saudari. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki masa event. Masa event adalah masa yang penting bagi kita sebagai umat Kristen. Dan masa ini meliputi 4 hari minggu berturut-turut menjelang Natal. Masa event dirancang untuk mengingat kelahiran Tuhan Yesus, sekaligus merindukan kedatangannya kembali. Hari ini kita akan menyalakan lilin yang merupakan simbol pengharapan. Puji Tuhan, hari ini adalah Minggu Advent pertama yang disebut juga Minggu Pengharapan. Karena selama minggu ini kita secara khusus memperingati pengharapan yang akan datang dari Yesus Kristus yang akan memberikan keselamatan yang agung dan berharga bagi kita. Mengapa kita menaruh pengharapan demikian? Karena hanya Yesus Kristus sumber pengharapan kita. Kiranya dalam keadaan apapun kita dapat terus bersandar kepada Tuhan dan memiliki pengharapan dan kekuatan. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesengsaraan, dan bertekunlah dalam doa.早安，族内的弟兄姐妹们，请大家站立，预备好心，静默。 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh sejenak.先照经文诗篇145章1到3，诗篇117 1到2节，万国啊，你们都当赞美耶和华；万民啊，你们都当颂赞他，因为他向我们大施慈爱。耶和华的诚实全到永远，你们要赞美耶和华。 Ayat panggilan ibadah hari ini diambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkan Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. 我们要唱2首圣教诗歌，各唱2节。圣教诗歌普世欢腾和听啊天使高声唱。 Kita akan menyanyikan 2 pujian, dunia gemar dan bersoraklah, dan juga dengar malak memuji.
Mari kita berdoa. 我们在天上的父， Bapa yang ada di dalam surga. 今天我们用喜悦、感恩的心敬拜你。 Pagi ini kami datang kembali ke tempat-Mu dengan hati yang sukacita. 听主的话，纪念主的降生救难。 Kami ingin mendengarkan firman-Mu. 荣耀归主，请听我们的祷告。 Dengar doa kami ya Bapa. 奉主耶稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 会众请坐。 Silakan duduk. 我们要进入认罪祷告前，唱圣教诗歌第118首，唱2节。 Sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, mari kita mempersiapkan diri kita dengan menyanyi lagu ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. “亲爱的弟兄姐妹，此时此刻要邀请大家来到主的面前。 Saat ini, saya persilakan kita semua datang di hadapan Tuhan. 来到这一位爱我们、爱到为我们而生、为我们而死的这一位主面前。 Datang di hadapan Tuhan yang mengasihi kita, yang menebus dosa kita. 我们每一个人在主的面前祷告。 Mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa.天父，我们何等感恩！ Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur. 因为没有神，没有人像你这样爱我们。 Tidak ada Allah yang
seperti Engkau mengasihi kami. 把你自己的爱子的生命，也就是你自己的生命赐给我们。 Dengan kasih Engkau mengorbankan jiwamu. 来到世界上来寻找我们， Datang ke dunia ini untuk mencari kami. 寻找我们这些罪人， Mencari kami orang-orang yang berdosa. 让我们能够因为信主耶稣，就能够成为你的儿女。 Agar kami dengan mempercaya dengan Engkau akan menjadi anak-anak-Mu. 我们真的蒙了何等的恩典！ Sungguh sesuatu sungguh kami bersyukur. 愿你在你的爱子耶稣里面，重新接纳我们所有弟兄姐妹认罪亏欠的祷告。 Semoga Engkau menerima segala pengakuan dosa kami. 帮助我们被你的爱激励，更加爱你。 Membantu kami untuk mengenal kasih-Mu dan lebih mengasihi Engkau. 从心里面敬畏你、爱你，为你而活。 Dengan segenap hati mengasihi Engkau. 你听我们的祷告， Dengar doa kami Tuhan. 奉主耶稣的名， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. 我们向我们的救主献上感恩的诗歌，感谢神。 Mari kita menyanyikan sebuah pujian untuk Tuhan Yesus. 感谢神赐我救赎主，感谢神丰富预备，感谢神常与我同在，感谢神一切恩惠，感谢神赐温柔春天，感谢神弃养救济，感谢神抹干我眼泪，感谢神。 我们一起宣告我们的信仰《使徒信经》。 Mari kita mengakui iman rasuli kita. 我信上帝，全全能的能的父，父，创创造造天天地地的主。的主。我我信信我主我主耶耶稣稣基督基督，上上帝的帝的独独生子生子，因因圣灵感应，由如同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。请坐。 Silakan duduk. 现在请恩典诗班献唱。 Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Sentian, paduan suara Sentian.
身份。Selamat pagi. 早上好，在座的弟兄姊妹们， Selamat pagi. 大家早上好。 Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. 早上好，亲爱的主内弟兄姊妹们， Kita patut bersyukur karena hari ini merupakan Minggu Advent pertama. 感谢神，我们已经进入是降临期的第一个周。 Arti kata Advent adalah kedatangan.
Advent 就是意味着神的降临，神的来到。 Setiap kita sedang menanti kedatangan Kristus yang Mas- kita akan Yuk. rayakan pada hari Natal nanti. 我们尤其是在等候、等待神的降临。 Saudara, tema pada hari ini yaitu Allah menjadi hamba. 今天我一同思想被默想的主题是神成为仆人， Hamba menjadi Allah itu tidak mungkin, saudara. 仆人成为神是不可能发生的事。 Tapi Allah menjadi apapun dia bisa. 可是神成为什么都能办得到的。 Tetapi kenapa dia mau menjadi hamba? Inilah yang kita akan renungkan bersama. 那么为什么神将成为仆人呢？这是我们要一同默想的事。 Nats yang kita akan baca 我们要读的几处经文， dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Tetapi kita akan membaca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 腓立比书2章5到8节，可是我们要从1到11节开始。 Saudara, ada seorang Makedonia pada waktu itu dilihat oleh Rasul Paulus 马其顿人是在神在使徒保罗在异象里看到的。 di dalam satu penglihatan ketika Paulus berada di Troas. 那么在使徒保罗是在这个异象中看到的。 Paulus sedang melakukan satu perjalanan untuk pelayanan misi yang kedua. 那么保罗就是在前往某一处去宣教。 Saudara-saudara, dan apa yang kita akan renungkan pada hari ini yaitu berkaitan dengan jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus di Filipi. 今天我一同默想的就是关乎当时使徒保罗在腓立比说的信徒们。 Orang Makedonia ini berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 马其顿说：“你过来救助我们。” Saudara-saudara, mari kita sebelum membaca nats yang kita akan baca, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. 我们先祷告。 Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. 我在天上父神之后，我们来到你施恩座前。 Kami mau merenungkan satu peristiwa di jemaat Filipi. 我们要一同来默想当时在腓立比的信徒们所发生的事。 Tapi ini merupakan satu peristiwa penting yang mengajar kami tentang doktrin Kristologi 然后 atau 是这个 doktrin 对于我们 Kristus. 对神学的至关重要的一个教导。 Ajar kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. 求主教导我们能够理解、晓得你的话语。 Biarlah Tuhan menolong kami semua. 求主帮助在座的弟兄姊妹们， Supaya kedatangan Kristus ke dalam dunia ini sungguh menjadi satu berkat besar dalam hidup kami. 好让主耶稣基督的降世成为我们众人的大的福分。 Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. 恳求圣灵光照我们的心思和意念。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉我主耶稣宝贵的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, mari kita membaca bersama dari Filipi pasal yang kedua. 腓立比书2章开始。 LAI memberi judul yaitu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. 那么在 LI 这翻译本是让我们一直劝勉大家在神里同样的爱心。 Rupa-rupanya jemaat di sana sedang ada satu masalah yaitu masalah kesatuan. 然而当时这信徒们出了一件事，就是他们如何的就是团结的心。 Filipi pasal 2 ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 所以在基督里又有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。 Saudara perhatikan yang saya beri warna merah itu lebih banyak berbicara tentang kasih. 这样有红色的看到都是关乎爱心。 Ada penghiburan kasih, ada kasih mesra, ada belas kasihan, ada satu kasih. 有意念的相同，有爱心相同，有一样的心思，一样的意念。 Saudara, jemaat Filipi sebetulnya merupakan jemaat yang luar biasa. 当时的腓立比信徒们也是一群
很了不起的信徒， Jemaat yang mengalami pertumbuhan yang baik. 他们是经历一个非常健康的成长的信徒。 Jemaat yang hidupnya penuh sukacita, penuh kasih, murah hati. 他们都是活把爱心、怜悯都活出来的信徒们。 Tapi pada saat yang sama, jemaat juga mengalami pergumulan, yaitu tentang masalah persatuan. 同时在关于他们那个团结方面，他们也出现了不少的挣扎或者说纠结。 Ada perselisihan antara dua wanita yang namanya Odia dan Sintike. 那么奥地和辛基加他们两个有一些的纷争。 Nah saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan di awal ayat yang pertama tadi bicara tentang kasih. 意思是保罗劝勉，就是从第一节看到的就是关乎的爱心。 Saudara, 2 ayat bahkan 4 ayat itu kita bisa lihat, bisa sejajarkan dengan tentang kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. 哥林多前书第13章4到5节，我们也看到使徒保罗关乎爱心。 Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 在哥林多前书13章4到5节说，爱是有很忍耐的，有慈悲，有恩赐的， Juga tidak mencari keuntungan diri sendiri. 也不是不自夸不张狂的。 Saudara, ini juga ditulis di dalam ayat 3 dan 4. Itu juga bicara tentang kasih sebetulnya. 那么在第3、第4节中也是关乎爱心的。 Dikatakan demikian, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 在3节、4节就是凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。第4节，个人不要靠眷顾自己，单顾自己的事，也要顾别人的事。 Ya, ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini pun intinya adalah bicara tentang kasih. 那么第4节，个人不要单顾自己的事，要顾别人是其核心点、中心点就是爱心。 Sebetulnya kasih itulah yang mendasari segala sesuatu. 然后一切的事都是居于爱心。 Kita lanjutkan pembacaan kita di dalam ayat 5. 在第5节。 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 你们以基督耶稣的心为心。 Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 他本有神的形象，不以为自己与神同等为强夺的。 Ayat yang ke-7, saudara. 第7节。 Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 反倒虚举，取了奴仆的形象，成为人的样子。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，却死在十字架上。 Dari ayat 5 sampai ayat 8 ini menjelaskan bagaimana Kristus dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 第5到8节就陈述描述神的形象，他反倒虚举，取了奴仆的形象。 Seorang penafsir melukiskan bahwa bagaimana seperti anak tangga yang sedang turun. 一位解经家把这个描绘成一个幅图，就是好像一个梯子、一个台阶往下走的一个一个的台阶。 Di antaranya Rab Martin, dia mengatakan begini, Allah itu di tempat yang paling tinggi. 那么在至高至上的神， Kemudian dia mengosongkan dirinya, itu berarti turun. 那么他反倒虚举，就是台阶一般的往下走。 Lalu mengambil rupa seorang hamba itu turun lagi. 那么取了奴仆的形象，又再往下走。 Lalu mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia itu turun lagi. 又成为为人的样式，
又再更往下走。 Karena hamba tidak harus selalu manusia, tetapi hamba bisa malaikat. 那么奴仆 Pelayan Tuhan itu bisa malaikat. 奴仆不一定是人，可以是天使， Bahkan dikatakan 甚至说 dia 到， merendahkan dirinya, taat sampai mati, itu turun lagi. 甚至说他的顺服，以至于是又再更往下走， Matinya di atas kayu salib itu titik paling terendah, saudara. 直到死在十字架上，这个是已经达到了最低点。 Bagaimana Yesus Kristus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 耶稣基督如何反倒续集取了奴仆的形象，并且有了人的样式。 Saudara-saudara, 弟兄姊妹们， tapi tidak berhenti pada titik yang terendah. Di dalam ayat 9 itu mulai naik lagi, saudara. 那么不仅到了最低点，又开始往上升 Itulah 了。在第9节， Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 所以神将他升为至高，又赐给他超乎万民之上的名， Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Ini naik lagi, saudara. 又在往上爬，就是叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。 Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. 无不口称耶稣基督为主， Bagi kemuliaan Allah Bapa. 使荣耀归于父神。 Saudara, ini seperti grafik yang tadinya sudah di titik terendah, naik lagi sampai kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan paling tertinggi adalah kemuliaan bagi Allah Bapa. 这个从儿童一桶波浪的图画往下走，走到最低点，又回升往上升，上到最高点。 Bagian ini ingin melukiskan bahwa atau menekankan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 这几处经文要强调的是，耶稣基督就是神。 Pagi ini kita hanya akan merenungkan di dalam ayat yang ke-7 ini, saudara. 今天我所默想的是在第7节， Saudara, ayat ini sangat luar biasa. 这一节是非常了不起的。 Dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. 反倒虚举， Saudara, inilah yang disebut dengan kenosis. 这称为的 genosis， Kenosis adalah mengosongkan. 是倒空虚举。 Dan mengosongkan yaitu mengosongkan dirinya sendiri. 倒空是什么？把自己倒空了。 Ini bukan Ken Arok, saudara, yang mengosongkan diri orang lain. Tapi ini adalah kenosis yang mengosongkan diri sendiri. 不是倒空别人，乃是为己而倒空。 Saudara-saudara, 弟兄姊 apa 妹 itu 们， mengosongkan diri? 什么叫倒空呢？ Yaitu mengesampingkan kemuliaan. 就把荣耀隔在一边。 Ketika Yesus mengosongkan diri, berarti dia juga mengesampingkan kedudukan. 当耶稣倒空反倒虚举的时候，他也把他的地位、 Dia 荣高地位也隔在一边， mengesampingkan hak surgawi. 他也把神天国的权利也隔在一边， Dia mengesampingkan penggunaan sifat-sifat ilahinya. 他也把他能够使用的、应用的神性都隔在一边了。 Bahkan yang kaya menjadi miskin. 甚至极富有的变成极贫穷。 Allah, Yesus Kristus yang adalah Allah, yang Yes. setara dengan Allah. 耶稣基督是神，是与神相同的， Dia mengosongkan dirinya 他虚极倒空， supaya dia bisa mengambil rupa seorang hamba. 能够成为奴仆的形象。 Tanpa dia mengosongkan diri, 若是 dia 没有他 tidak 的 bisa 倒空实 menjadi 际， manusia. 他就不能够成为人的样式。 Saudara-saudara, inilah tema kita pada hari ini. 弟兄姊妹们，就是今天我们上午一同分享的主题。 Yaitu dia mengambil rupa seorang hamba atau doulos. 他已经取了奴仆的形象 ，doulos， 奴仆、奴隶。 Saudara, Yesus mengambil rupa seorang hamba. 耶稣基督也取了奴仆的形象。
Mari kita membaca dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 我们一同翻开在哥林多后书8章第9节。 Dikatakan karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。 Saudara-saudara, Yesus adalah Allah yang maha tinggi, tapi mau menjadi hamba. 我们的主耶稣基督是至高崇高的神，却愿意取了奴仆的形象，成为奴仆。 Hamba atau budak, atau doulos itu juga bisa diterjemahkan hamba atau budak, itu kedudukan yang paling rendah di 奴 dalam 隶、 kehidupan 奴仆 manusia. 就是极卑微、极低的位置、极低的地位。 Yesus yang terhormat mau menjadi yang paling hina. 我们尊崇的主耶稣基督，却成为卑微的神。 Dia yang sebetulnya kaya di dalam pujian dan hormat, tetapi menjadi miskin, bahkan dihina. 他原本极富有的、极尊荣崇高的，变成极卑微的，被受凌辱的，被 Tidak 侮辱的， dihormati dan tidak dihargai. 没有被人尊敬，没有被人爱戴，没有受众人的爱戴和尊敬。 Sebagai hamba, ternyata dikatakan hamba yang menderita. 成为一个仆人，受难的仆人。 Kalau saudara membaca di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga tentang ebed Yahweh ini. 要是弟兄姊妹翻开这以赛亚书第53章3节， Dikatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. 他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。 Sebagai hamba bisa saja tidak menderita. 然而，其实当奴仆的可以不受难， Sebagai budak tidak harus menderita. 那么当奴隶的原本也不该受难的。 Kita mengenal Yusuf di Woman. dalam perjanjian lama. 认识在我们旧约中的耶稣， Memang 新约耶 dia 稣 sempat mengalami penderitaan. 他经历了多的遭难痛苦， Tetapi akhirnya dia menjadi pemimpin di Mesir. 后来他成为在埃及的领导人。 Saudara-saudara, Rasul Yohanes sendiri pernah mengalami perbudakan. 那么使徒约翰也曾经当过奴隶。 Rasul yang hidupnya panjang umur sampai pada masa tuanya. 那么直到他年迈的时候， Tapi saudara, pada masa tuanya justru dia dibuang ke Pulau Patmos. 那么他年老的时候被扔到巴摩斯岛。 Dan di Pulau Patmos itu dia menuliskan satu surat di dalam Wahyu 1 ayat 9. Dia mengatakan aku dalam kesusahan. 那么在启示录他写到，我是在极困难的时候。 Kenapa dia mengalami kesusahan? Adalah karena dia dilakukan sebagai budak dan bekerja rodi di satu pertambangan. 因为他被视为是奴仆，就是在一个矿场中那边做工作。 Saudara, sebagai budak yang harus bekerja rodi, bekerja keras. 作为一个奴仆的，他必须的经历的非常的辛苦的工作。 Apalagi sebagai orang yang sudah lansia seperti Yohanes, ini begitu susah. 尤其是当时的约翰，他已经进入年纪一大把的时候。 Bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi pada zaman-zaman belakangan ini juga masih ada pekerja rodi, saudara. 不仅是当时2000年前，如今也有不少人在做这个苦力工作的。 Pendeta Samuel Lem pernah menceritakan kepada kami. 撒母耳牧师曾经向我们诉说过， Dia sebagai pemimpin pendeta gereja bawah tanah di China. 在中国，他是在某一个地下教会当领导的。 Pada waktu itu dia ditangkap, 那时候他被抓去了， dimasukkan ke dalam penjara. 被关在监牢里。 Saudara, di dalam penjara itu kalau di Indonesia masih enak ya. Nama- Pekerjanya tidak keluar dari tempat, masih ada
memintal, mencetak, ya. 那么 Tapi 在 masih di dalam lingkungan penjara. 在狱里的监牢里，他们还有一些干活，如果像编织啦、纸东西啦，做一些东西的。 Tapi dia ditempatkan di tambang batu bara. 那么可是他当时就是被下放到在一个煤炭的产煤炭的地方。 Tentu pemerintah Baiklah. tahu bagaimana cara mengelola ini sehingga budak-budak ini tidak kabur. 那么他当时当地政府知道如何不让这些当奴仆的这能够逃走。 Saudara, tahanan ini diperlakukan seperti budak yang harus kerja rodi. 这些被下放的人就好像以奴仆方面去对待他们。 Saudara, itulah Kristus. 这就是 Dia 基 bukan 督， hanya menjadi hamba, tapi hamba yang menderita. 他不仅是取了奴仆的形象，并且成为被侮辱、被凌辱的奴仆。 Kalau ini bukan karena kasih, tidak mungkin, saudara-saudara. 如果这些不是因为爱心，是决然不能够实现的事。 Itulah sebabnya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 因为 yang 神 kekal. 爱世人，将其爱子赐给让大所有相信他的不至于灭亡，反得永生。 Saudara, di dalam Alkitab, 弟兄姊妹们，在圣经里 kata doulos itu lebih banyak diterjemahkan sebagai hamba. ，doulos 很常被直译成为是奴隶或者奴仆。 Ada 159 yang diterjemahkan sebagai hamba. 有100多的被称为的仆人的， Hanya 4 ayat yang diterjemahkan dengan budak. 只有4节经文被描写成奴仆、奴隶。 Nah, budak ini seringkali dibandingkan dengan kemerdekaan. Nama- Engkau seorang budak, tapi engkau sekarang sudah menjadi orang merdeka. 那么一个奴仆或者奴隶，现在已经被释放了， Artinya memang budak itu tidak merdeka, saudara. 是意味着本来当奴隶的奴仆就是不是得到释放的自由的。 Di dalam satu ensiklopedia 那么在 membicarakan tentang bagaimana seseorang bisa memiliki budak. 那么在一个圣经的百科全书怎么的解说关于成为奴仆的， Ada 9 macam, bisa dari membeli, 其中有9类是可以被人购买的， bisa karena pertukaran, 可以是通过交换的， bisa karena orang utang nggak bisa bayar lalu dibayar dengan budak, 或者是因为能够偿还债务的，以 bisa 奴仆交 sebagai 换， hadiah. 也可以成为一种礼物赠品。 Hadiah bukan roti tart kalau ulang tahun, tapi hadiahnya dikasih budak. 那么可能是在一个礼物的作为赠送给某人的礼物， Bisa saja budak yang melahirkan, 或者是因为他诞生出来的是一个奴仆， atau bahkan orang yang diculik bisa dijadikan budak. 或者被绑架、被捉拿的人被成了奴仆， Ataupun tawanan perang kalau kalah bisa dijadikan budak. 或者是一场战争的俘虏变成了奴仆。 Bangsa Israel pernah diperbudak berkali-kali. 那么以色列的百姓曾经几次被成为奴仆， Baik di Mesir, 无论在埃及的时候， baik di Babel, 在巴比伦的时候， baik oleh Asyur, 还是在亚述的 dan 时 yang 候， lainnya. 还有其他的地方。 Saudara-saudara, tetapi ada satu istilah yang sangat penting, yaitu tentang seorang yang menyerahkan dirinya secara sukarela menjadi budak. 可是有个非常至关重要的俗语，就是有一个人甘心情愿辞己成为仆人， Inilah yang disebut dengan voluntary surrender. 这个就成为一个自愿者的，自愿成为奴仆的。 Mari kita bandingkan dengan satu statement dari seseorang yang mengatakan begini. 有人这么说 Pelayan 道， itu sukarela. 有人说的侍奉的，就是说服务员啊，是他们是甘心情愿服务的。 Kalau budak itu tidak sukarela. 那么当奴仆的、奴隶的，不是愿意的。 Lalu dikatakan kalau semua budak itu pasti pelayan. 我们可以说到，所有的当奴仆的奴隶都是他是侍奉或者伺候 Tapi 他人 tidak 的。 semua pelayan itu adalah budak. 然而，并非所有的服务员啊，服侍人的是奴仆。 Itulah sebabnya di dalam ayat 7 diterjemahkan sebagai hamba. 因此，在第7节说称为仆人。 Tapi bagi saya, selain hamba, dia Kristus adalah juga diperlakukan sebagai budak. 那么成为仆人，但是基督也被视为奴仆等。 Budak yang
dengan sukarela menyerahkan dirinya sebagai budak. 是一个基督是自愿的、甘心情愿的献身为奴仆。 Dan dikatakan dia menjadi sama dengan manusia. 他有了成为人的样式，有了人的样式， Saudara-saudara, menjadi manusia ini begitu penting. 成为人的人是至关重要的一件事。 Allah menjadi hamba, tetapi tidak hanya berhenti menjadi hamba, melainkan menjadi manusia. 神成为仆人，不仅如此，然而从仆人又成为有人的样式，成为普通的人。 Saudara-saudara, budak itu merupakan milik tuannya dan bahkan secara hukum tuannya itu secara legal, tuannya boleh mengeksekusi, membunuh 那么 budaknya. 奴隶或者奴仆是属于他主人的，那么是按一个法律来说，那么主人他蛮有权利去处置这个仆人。 Inilah yang Allah lakukan ketika dia mengutus anaknya untuk dijatuhi hukuman mati. 这就是我们的父神他所做的，他把他爱子赐给我们，并处决了他，处死其爱子。 Itulah sebabnya 是因此， dia bukan hanya sebagai hamba, tetapi hamba yang juga adalah manusia. 他不仅是仆人、奴仆，而也是人， Supaya dia bisa mati. 好让他能够死。 Kalau hambanya malaikat nggak bisa mati. Saudara. 要是天使作为奴仆的仆人的，他不会死。 Kalau dia manusia, dia bisa mati dan dia bisa menggantikan manusia yang berdosa. 要是因为他是人，他可以死，并且担当了众人。 Dan bahkan ada satu artikel mengatakan budak itu boleh menggantikan tuannya untuk menggantikan hukuman sang tuannya. 甚至有一种说法说，当奴仆的可以替他的主人而死。 Bahkan hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati, itu boleh digantikan oleh budak. 甚至最重的刑法就是死刑，也可以由奴仆来代替。 Kalau tuannya itu berhutang, dia tidak bisa melunasi hutangnya, budak itu boleh dijual untuk melunasi hutang tuannya. 若是主人欠了某一个人的一批债务没办法偿还，可以由奴仆作为偿还。 Dua hal inilah yang kita lihat ada di dalam Kristus. 这两件事，我们都看到在我们基督身 Lalu 上 siapa 都 tuannya, 具有的。 saudara? 那么到底谁 Kalau 是 dia 主人？ diperlakukan sebagai budak, siapa tuannya yang dia Maksud- gantikan? 耶稣成为仆人，那么到底主耶稣的主人是谁呢？ Kalau bukan kasih Allah yang begitu besar, 若不是神何等博大的爱， tidak mungkin ini dilakukan. 这一切是不能做到的事。 Tahukah saudara siapa tuannya adalah manusia yang berdosa? 弟兄姊妹知道谁是主的主人，就是我们这一群罪 Dialah 人。 yang digantikan oleh Allah yang menjadi manusia. 那么他神代替了我们众人成为罪人， Bahkan hutang dosanya dibayar lunas 甚 oleh 至 Kristus. 我们的罪的债都由耶稣还清了。 Dengan cara bagaimana? Saudara? 那么用如何的还清的方式来还呢？ Manusia budak yang namanya Yesus itu 那么耶稣人的奴 dijual 仆， dengan 30 keping perak saja 以30块的银子被人卖掉了， untuk menggantikan kita Wait, disalib, mati dan bangkit. 为了代替众弟兄姊妹，你们和我被钉在十字架，然后复活升天， Untuk menggantikan kematian saudara dan saya. 为了担当你我的罪，担当我们的死， Untuk membayar lunas hutang dosa saudara dan saya. 为了还清我们的罪债。 Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 25 mengatakan demikian. 因此，使徒保罗在罗马书第5章 Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. 神设立了耶稣做挽回祭， Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 是凭着耶稣血，借着人的信，要显明神的义，因为他用仁爱的心，宽容人先时所犯的罪。 Saudara, jalan pendamaian karena iman itu sudah ditentukan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus.
挽回祭已经有父神实力了，就是我们的主耶稣。 Saudara, ketika Yesus mati di atas salib, sebagai jalan pendamaian. 主耶稣基督死在十字宝架上，他已经成为了挽回祭。 Apa itu jalan pendamaian? 什么叫挽回祭？ Pendamaian itu artinya Allah itu murka, marah besar. 神 Dia 的 akan menghukum manusia. 神的烈怒，神的震怒，神必惩罚众人。 Tetapi ada yang menggantikan, yang Kese- setimpal dengan tuntutan keadilan Allah. 可是现在有人担当了与神相称的惩罚。 Dalam bahasa Inggris, propitiation atau istilah yang kita pakai propisiasi, jalan pendamaian. 外语是 propitiation， 就是走向和平平安之路。 Saudara, di dalam seluruh Alkitab, hal yang paling penting adalah bagaimana Allah menunjukkan murkanya. 弟兄姊妹，整个圣经是如何神把他的烈怒显出来。 Kata murka ini selain marah, tapi juga penghukuman kekal. 烈怒除了是生气发怒之外，还包含一个意义，就是永恒的惩罚。 Penghukuman kekal yang manusia pada umumnya kenal yaitu tentang neraka. 永恒的惩罚是众人所知的，就是地狱。 Itulah murka Allah. 这就是上帝的震怒。 Tetapi saudara-saudara, Yesus Kristus ditentukan untuk membayar 可是 hutang-hutang itu. 主耶稣基督被实力了，为了偿还这一切我们所犯的罪债， Supaya tuntutan keadilan itu ada perdamaian, ada pendamaiannya. 以此神的公义却有凭挽回的祭。 Kalau Allah tidak menjadi hamba dan tidak menjadi manusia, 若是神没有成为仆人，取了奴仆的形象，没有成为人，有人的样式的话， maka sesungguhnya manusia semuanya ada di dalam murka Allah. 因此理所应该，我天底下的人都是在神的烈怒之下。 Saudara dan saya ada di dalam penghukuman kekal yang satu saat akan binasa, masuk ke dalam neraka. 姊妹，你们和我都是在神的烈怒之下，就是在神的永恒惩罚之下，那也就是地狱。 Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus ditentukan Allah 我的主的耶稣基督也是父神实力了他， untuk menjadi jalan pendamaian itu. 成为我们众人的挽回祭。 Saudara, 弟兄姊妹们， jalan pendamaian ini yang menentukan Allah sendiri. 这个挽回祭是由神自己所实力的， Harus ada korban yang menggantikan, siapa yang memberikan, yaitu Allah sendiri. 必须有一个代价牺牲，那是到底是谁？是神本身，神亲自。 Itulah sebabnya 因此， ketika dikatakan membayar harga, bukan kepada iblis tetapi kepada Allah sendiri. Allah memberikan pengganti untuk membayar kepada dirinya sendiri. 当说付上代价不是偿还魔鬼撒旦，乃是神自己实力了、按立了、定立了。 Saudara, tidak ada jalan lain lagi. 弟兄姊妹，没有别的路可走。 Itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 是在使徒行传的第4章。 Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 使徒行传4章12节，除他以外别无拯救，因为在天底人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Saudara, 弟兄姊妹， Allah menjadi hamba dan menjadi manusia. 神成为仆人、奴仆，并成为人， Supaya Dia bisa mati menggantikan kita sebagai jalan pendamaian kepada Allah. 好让他能够使担当我们的罪，已成为了挽回祭。 Itulah sebabnya pada hari ini saya mengajak kita untuk kita percaya dan menerima Yesus, jalan pendamaian itu. 我们一同来信靠主耶稣基督，相信他， Itulah keselamatan. 这就是拯救。 Kita menjadi anak-anak Allah. 我们成为神的儿女们， Di dalam Yohanes 1 ayat 12. 在 Jelas 约 sekali. 翰福音1章29节。 Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam
namanya. 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。 Mari, bagi saudara yang belum pernah bertobat, belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi, belum pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, hari ini datang kepada Kristus. 针对弟兄姊妹们还未信主的，还没有接受救主为自己的救主的，今天我们一同来敞开心的接受他， Karena yang bisa memperdamaikan saudara, 能够让我们以父那个和平的，唯有耶稣基督。 Dialah yang mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. 他让我们罪人与父神得着和睦和平。 Saudara-saudara, hamba yang melayani pendamaian yaitu Yesus. 耶稣成为这个仆人，让我们与父神得着和好如初。 Itulah sebabnya ketika dia mengatakan dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. 他说到他人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。 Tapi dilanjutkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini berbicara tentang pelayanan pendamaian. 他使命成为众人的付上的代价。 Saudara, tadi saya menyebut dua nama, 刚刚我提到两个名字， yaitu Euodia dan Syntyche. 奥迪亚和辛迪甲， Dia bertengkar 他们两个人有一些纠结纷争。 ketika Rasul Paulus menulis surat. 使徒保罗当写这封信的时候， Dia minta bantuan Sunsugos 他都是要求一个同工， untuk mendamaikan akan Euodia dan Syntyche ini. 同工同父一恶的人，让奥迪亚和辛迪加能够和好如初。 Saudara-saudara, betapa bahagianya orang yang membawa damai. 带和平的人是何等的有福的人。 Bahkan kalau kita sedang beribadah, kita mau memberikan persembahan, kita harus berdamai dulu. 那么在我们受礼拜的过程中，在举行奉献的时候，我们必须先与自己与他人和睦和好。 Kristus adalah teladan bagaimana dia mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. 基督就是他如何让我们罪人与父神得到和好的，我们该学习仿效的楷模。 Kristus yang benar, dia mau datang kepada manusia yang berdosa, yang salah. 满有真理的神要来到我们众罪人身边， Dengan cara demikianlah orang bisa berdamai dengan Allah. 就是透过他，我们如何能够与父神得到和好，得到和好。 Kita tidak tahu siapa yang salah antara Euodia dan Syntyche. 我们不知道欧迪亚和辛迪加到底是哪方面犯错了。 Tetapi saudara-saudara, siapapun yang benar, kalau dia sungguh-sungguh mau merendahkan diri seperti Kristus, meskipun dia benar, dia yang mendatangi yang bersalah. 无论是谁是谁非，如同基督，他有本公义的、本真理的神，他就要谦卑来到这个世界。 Apalagi kalau dia bersalah, di pihak yang salah, dia mau datang kepada yang benar. 尤其是特别是已经犯错的，他要来到以谦卑时来到神的身座前。 Saudara-saudara, Alkitab ini kalau boleh disimpulkan 要是圣经能够做一个总结概括， berisi murka Allah, 关乎神的烈怒。 tetapi ada jalan pendamaian di dalam Kristus. 可是，在基督里才有走向和睦和平的道。 Dari seluruh pembahasan apapun, inilah intinya. 整个的圣经，这就是其核心点， Dan itulah kasih. 就是主的爱心。 Rasul Paulus di awal suratnya menasihatkan supaya dengan kasih. Dengan kasih itulah orang bisa merendahkan diri dan juga mau saling mengampuni. 使徒保罗他在书信里开端就说，以爱心就是要彼此宽容。 Saudara, bulan Natal ini, 弟兄姊妹们，我们已经进入12月份圣诞kalau 之月， saudara membaca di Yesaya tentang Raja Damai. 我们看到在以下说我们可以和平的君王。 Saudara, kadangkala saya berpikir, apakah tidak baik kalau setiap 1 tahun sekali minimal di dalam masa Natal itu ada satu silaturahmi berdamai semua orang Kristen. 弟兄姊妹，我小时候我在思考，若是在进入圣诞节这个12月份的时候，我们有一个彼此饶恕、宽容，彼此互相拜访。
Sama seperti tetangga kita 1 tahun sekali silaturahmi. 如 juga 同我们跟我的左邻右 saling 舍 memaafkan. 互相拜访，互相道个问个好，并且互相的饶恕和 Maukah 宽容。 kita dengan kasih, kerendahan hati, pengorbanan, kita ini sungguh-sungguh sebagai satu tubuh Kristus mau saling memaafkan, 是否 saling 我们 mengampuni. 可能在基督这个宝体里头，我们就凭着一个谦卑、温柔、爱心、怜爱嘛？ Saudara, Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 tadi dikatakan apa? Sempurnakanlah sukacitaku. 是不是保罗说把这一切的爱心成为完美的？ Ini penting sekali, saudara. 这个至关重要的。 Sukacita itu merupakan satu hal yang paling penting di dalam kehidupan orang percaya. 我们何等喜乐，在我们信徒们身上是非常重要的。 Kasih, damai sejahtera, kasih, sukacita. 爱心、平安、喜乐。 Saudara, saya senang sekali kalau melihat orang di satu gereja kemudian wajahnya itu penuh sukacita. 我很喜欢看到的是在教会当中敬拜的信徒们的脸带喜乐的心。 Paling tidak 至少 gereja itu menunjukkan bahwa Kristus hadir. 至少这个教会已经显明基督在那， Bukan berarti tidak punya masalah. 并非意味着没有存在着一些的问题。 Tetapi di dalam hidupnya sehari-hari ada sukacita. 我们在日常生活中都有喜乐， Karena hal yang paling dasar, yang paling penting sudah dilakukan 因为最 oleh 基 Kristus. 本的、最基本的、最重要的，而且基督已经为我们行了， Yaitu perdamaian. 也就是与父神的和好。 Dengan pendamaian maka akan ada sukacita. 透过基督的挽回祭，所以我们理所应该具有。 Seolah-olah Siap. Rasul Paulus mengatakan, "Hei Euodia dan Sintika, berdamailah. Itulah sukacitaku yang semakin sempurna." 仿佛使徒保罗说：“你们信地教，你们要和好如初，就是说我该具有的爱喜乐。” John Piper John Piper 说 mengatakan 道 begini, sebetulnya orang yang mau bunuh diri 那么一个人要自旋短剑或者自杀的， itu bukan berarti orang itu ingin mati. 这并非说这个人想去找死。 Orang yang mau bunuh diri bukan berarti dia itu ingin mati. 这一个人去自杀、自旋短剑的时候，并不意味着他想去死， Melainkan karena dia sudah begitu sesak, dia begitu susah, begitu tidak ada jalan keluar. 乃是因为他已经陷在一个极大的困境里头，仿佛没有什么出路了。 Lalu dia melanjutkan kalimat begini. 接下去就把他说到， Kalau dia disuruh milih, orang yang mau bunuh diri disuruh milih. 若是这个要自杀 Segala 的人， persoalannya diselesaikan. Dia mengalami kelegaan, mengalami sukacita. Pilih yang mana? Dia mau pilih mati atau pilih hidup yang seperti itu? Pasti dia akan memilih hidup itu. 若是这个是想自旋短剑自杀的人，给他一个选择，要是把他的问题解决了，他就会感到非常的宽 Kematian itu 阔， bukan pilihan, saudara. 因为死并非他的唯一的选择。 Kenapa orang mau bunuh diri? 那么为何这些人要去自杀或者自旋短剑呢？ Oleh karena dia begitu sesak, begitu menderita, tidak tahu jalan keluar. 因为他遭受到极大的困楚，他仿佛已经再无出路了。 Oleh sebab itu, saudara, 因此，在说 mari di dalam Advent pertama ini 我们在第一周的等候神降临的周， kita boleh membawa berita itu bahwa Allah mengasihi. 把神爱世人的信息传出去。 Dia sudah meninggalkan surga. 他离开天上的 Dia 荣华富 mengosongkan 贵， dirinya. 他道局 Dia 道为希 turun 局， mengambil rupa seorang hamba. 取了奴仆的形象， Seorang budak 成为奴仆， menjadi sama dengan manusia. 就有人的样式， Supaya saudara bisa dibawa bertemu dengan Bapa di surga. 好让你在座弟兄姊妹，你们和我能够与父神和好。 Maka John Piper juga melanjutkan. 让爸爸介 Bukan 绍说道 berarti nunggu nanti mati dibawa ke surga. 不是等候我们死后被带 Apa 到天国去。 artinya dijemput oleh Kristus, dipertemukan dengan Bapa di surga melalui relasi, melalui persekutuan, melalui doa.
那么透过与神的关系，透过与神祷告，有基督接我们到天上去，天国去，与父神相见，与父神和好。 Itulah kasih Kristus. 这就是基督的博爱。 Allah mau menjadi hamba. 神要成为 Mari kita 奴 masuk 仆 di dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. 天上父神，我们来到你的施恩座前， Ajar kami untuk memahami betapa besar kasih-Mu. 教导我们如何明白透彻神的慈爱。 Oleh karena kemarahan-Mu yang besar yang akan menghukum setiap manusia berdosa. 因着主的父神的烈怒，你将惩罚在天底下的众人， Sudah digantikan oleh Yesus Kristus yang setimpal itu, yang setara itu. 借有基督担当了相称的惩罚，由他担当了。 Sehingga pendamaian itu terjadi. 因此，我们与父神的和好， Dan hidup kami boleh hidup di dalam sukacita. 我们的生命能够把喜乐都活出来。 Ajar kami Tuhan 主啊，教导我们 untuk mengalami ini. 能够经历这一切。 Kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tapi kami ingin mengalaminya. 我们不仅要理解神的话语，懂得神的话语，可是我们要把这些都经历出来、体验出来。 Kiranya Roh Kudus memeteraikan dalam hati kami. 恳求圣灵把这些神的话真道印在我们的心头 Di 上。 dalam nama Tuhan Yesus 奉 kami 我主耶稣 berdoa. 宝贵的名祈求祷告， Amin. 阿门。 教是个缤纷线。 Saatnya kita memberi persembahan. Marilah kita menyanyikan sebuah pujian sambil melaksanakan persembahan. Mari kita berdoa. 我们在天上的父， Bapa yang ada di dalam surga, 感谢你的恩典给我们人的重生。 terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami mendapatkan kehidupan yang baru. 今天我们献上一部分从你而来的财物，请接纳并用在圣工活动上。 Hari ini kami akan mempersembahkan sedikit yang datang dari Engkau juga. Semoga dapat digunakan
di dalam kerjaan gereja. 今天我们的谢恩祷告，奉主耶稣基督的名， Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 不有报告。 Terima kasih untuk Pak Leo yang sudah menerjemahkan dan seluruh tim yang sudah melayani Tuhan. 感谢今天上午参与台上台下所有的侍奉的弟兄姊妹们。 Saya ingin menyambut kehadiran saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. 今天是否有首访第一次来访的新朋友们吗？ Apakah ada yang baru pertama kali datang? 第一 Silakan 次 acungkan 来 tangan 访的 saudara 新 kalau ada. 朋友，请举个手。 Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. 我们透过视频看我们会友的报告。 Kebaktian Malam Natal akan diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 jam 5 sore di ruang ibadah lantai 4 dengan pembicara evangelis Freddy Liao dengan tema Serving Servant, Hamba yang Melayani. Kebaktian Natal akan diadakan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 jam 10 pagi di ruang ibadah lantai 4 dengan pembicara Lause Chumingkang dengan tema Immanuel, Allah yang menyertai. Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 jam 10 pagi di ruang persekutuan 1 lantai 2 atau ruang TGIC dengan pembicara Guru Injil Lydia Taurisan dengan tema Kehadirannya Nyata Bagiku dengan serangkaian acara Kids Performance, tukar poin, dan stand makanan. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 jam 7 malam di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Lause Chumingkang dengan tema A Savior. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Gerakan Baca Alkitab atau GBA GKY Kebaran Baru telah memasuki putaran ke-11 dari tahap kedua dan akan dimulai tanggal 6 Desember 2023. Segera dapatkan panduannya di meja penyambut tamu ruang kebaktian umum atau melalui file PDF yang dibagikan melalui media sosial gereja, baik di WA channel maupun aplikasi gereja. Disediakan juga grup WA bagi peserta untuk saling membagikan pengalaman membaca Alkitab sesuai panduan setiap harinya. Bagi yang ingin bergabung dapat menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Mari kita wujudkan kecintaan kita kepada firman Tuhan dengan membaca, merenungkannya, dan menghidupinya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 jam 8.30 di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kegiatan dilakukan secara on-site dengan pembicara Lause Chumingkang dengan tema Christmas for Me. Sub bidang diakonia bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI akan mengadakan kegiatan donor darah pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 jam 9 sampai jam 10 setelah KU pertama dan jam 11.15 sampai jam 12 setelah KU yang kedua di lantai 1. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya dapat mendaftarkan diri melalui link yang tertera. Bidang ibadah memberikan kesempatan kepada jemaat untuk terlibat dalam memberikan persembahan bunga mimbar berupa bunga segar untuk kebaktian umum periode tahun 2024. Jemaat dapat mengisi formulir persembahan bunga mimbar di papan pengumuman lobi lantai 1 atau dapat menghubungi tata usaha. Berita sukacita, segenap hamba Tuhan, penatua dan jemaat GKY Kebaran Baru mengucapkan selamat kepada Bapak Yohanes dan Ibu Gabriela Anorayona Paramita atas kelahiran anak kedua, Miriel Stefani Celestine, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. 请弟兄姊妹们站起来， Mari kita menyanyikan pujian Lingkupiku. 我唱首诗歌《常我在》。 在你的
Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. 我们在天上父神，这时候我们来到你的施恩座前， Kami menyerahkan untuk jemaat-Mu yang masih dalam kondisi lemah tubuh. 我们为我们的弟兄姊妹们肢体软弱的完全献上。 Setiap kali kami mengingat mereka, 每回我们想起他们的时候， Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan lebih mengingat mereka. 我深信主更想念他们， Tuhan peduli 主理会他们， dan Tuhan sudah mati bagi dia. 主已经关心了他们。 Itulah sebabnya ya Tuhan, Engkau tetap memberikan hati yang bersukacita di dalam hatinya. 主啊，求你把你爱主喜乐心赐给他们， Berikan kelegaan di dalam hati mereka, 让他们心得着宽一些。 sekalipun harus menderita. 尽管他们遭受的痛苦， Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. 主就给他们坚固他们的力量，并且治愈他们。 Kami juga berdoa ya Tuhan, 主啊，我同时也祷告， untuk mereka yang sedang bergumul di dalam keluarga mereka. 为他们的家庭有纠结、有挣扎的代祷， Baik untuk studi, 不论是在他们的学业方面， untuk pendidikan anak-anak, 对孩子们、子女们的教育方面， untuk penghasilan dari hari ke hari. 对他们日复一日的收入， Tuhan cukupkan kebutuhan 求主 keluarga-keluarga ini. 足够他们日需。 Kami juga berdoa ya 我 Tuhan, 们也为他们代祷， untuk masalah relasi 对他们人际关系的问题， di antara jemaat kami. 在我们的信会中当中， Relasi 关 di 系、 antara keluarga kami. 家庭的关系， Relasi 关 di 系， tengah-tengah pekerjaan kami. 在我们各自的职场岗位上的关系。 Tuhan, jikalau ada pergumulan, Tuhan perdamaikan 若是有一 setiap 些 kami, 纠折纷争，求主让我们得着的和睦， supaya sukacita itu sempurna dalam hidup 因 kami. 此在我们的生命中得着这个完全的爱心。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Kami berdoa untuk keamanan 我们为我 negara kami. 国家的治安也献上祷告， Tuhan jaga dan lindungi. 求主眷顾保守。 Di dalam nama Tuhan Yesus 光 kami 靠我主 berdoa. 耶稣得胜的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Doxologi. 善意颂。普天之下，万国万民，只是赞美父子圣灵，三位一体，同荣同存，万有之源，万福之本。 Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yen Yehova cefukeni pauhuni, Yen Yehova setatelian wang zhao ni ce en ke ni, Yen Yehova xiang ni yang lian ce ni ping an. Amin. Silakan duduk, doa teduh.